أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاب من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح حاضرنا ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لي بفتوح العارفين اللهم ياسر ولا تعاسر فإن تيسير كل عسير عليك ياسر اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dimuliakan, yang dikasihi Imam Masjid Jami' Bukit Pasir, yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak-bapak haji, bapak-bapak, ibu-ibu hajah, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini. Allah jemput kita dengan secara tertibnya untuk hadir ke rumahnya. Dan selepas itu Allah hamparkan akan syurganya yang berada di dunia ini. Syurga di dunia ini adalah di rumah-rumah Allah. Sekiranya rumah Allah itu dihidupkan dengan majlis-majlis ilmu. Kerananya majlis ilmu itu, kata baginda Rasulullah, umpamanya halaman-halaman syurga. Sahabat yang dirahmati Allah, nama kita sentiasa tertulis di dalam neraka. Kerana neraka tempat orang yang berdosa, bukan masih berbisa, tapi masih berdosa kita ni. Ketusan wai Quran. Jadi dosa banyak kita ni. Itu sebab Allah telah berikan pada kita ujian demi ujian. Kerana saking sayangnya Allah dengan kita ini, umat baginda Rasulullah, Allah terlalu sayang. Kalau boleh jangan ada yang masuk neraka. Tapi kita selalu menempah neraka. Kenapa menempah neraka? Kerana di dalam syurga tak boleh ada dosa. Dosa become zero. Tak boleh, walaupun satu. Kita tengok Nabi Adam buat dosa berapa? Nabi Adam kat dunia ni tak buat dosa dia dah. Sebab dia taubatan nasuha. Kerana dia buat dosa kat dalam syurga. Dia dah melanggar perintah Allah dalam syurga dah. Allah reject satu je dosa je. Boleh kira dosa Nabi Adam dalam syurga kan? Satu je. Apa dia? Dia jangan menghampiri satu pokok, tapi dia tergoda kerana wanita. Tergoda oleh kerana pujuk rayunya wanita. Itu sebab wanita, kata baginda Rasulullah, banyak yang duduk di dalam neraka. Orang wanita ni. Itu sebab kalau boleh bapak-bapak kita ini ada wanita tak? Ada yang tak ada wanita? Ada ustaz, kereta Toyota Wellfire. Itu bukan wanita, itu Toyota. Itu sebab tiga benda yang orang lelaki ada. Satunya ada harta, keduanya tahta, ketiganya wanita. Ini orang lelaki suka ni. Jadi orang wanita ni tolong jaga kita. Kita jagalah. Itu sebab suami yang terbaik adalah yang paling baik dengan isterinya. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, kadang-kalanya kita ini terlepas pandang, sedangkan Allah telah beri amaran pada kita. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa Allah sebut? Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Disebut Allah, subhanallah. Boleh terlupa ayatnya.
Sebab bukan orang yang hafiz, tapi hafuz. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu ditujukan pada siapa? Pada siapa agak-agak sahabat? Pada kita orang lelaki ni. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Itu sebab kaum ibu, tolong jaga peradaban. Pertama-tama orang perempuan yang perlu dijaga adalah, pertama-tamanya, ingat, perkara pokok yang wajib dijaga oleh suami, oleh isteri adalah aurat. Aurat. Aurat ini jangan dibiar dipandang oleh orang yang bukan mahramnya. Apa dia? Ramai sekarang ini terdedah auratnya. Apa dia? Senang aja. Pergi kerja berapa, kaki boleh nampak. Ibu jari kaki nampak, kaki nampak, tangan-tangan nampak. Kenapa? Sedangkan aurat wanita seluruh tubuh badannya kecuali muka dan tangannya. Kaki tak masuk. Tapi sekarang ni kenapa? Pakai stokin pun yang nampak. Pakailah stokin yang menutup aurat lah. Ini tolong jaga. Ya, jadi moga-moga menjadi renungan kita. Ya, orang perempuan pertama yang wajib dijaga adalah aurat. Itu yang sangat-sangat kita titik beratkan. Kalau terjaga aurat, insya-Allah tidak memberi dosa yang lain. Okey, sahabat yang dirahmati Allah, dalam kita melakukan ibadah, pastikan setiap ibadah yang kita lakukan kita faham dan kita tahu, dan kita ada ilmunya, supayanya tidak diselar oleh Allah dalam Al-Quran sana. Lebih lagi pokok segala ibadah, iaitu as-salah. Ramai antara kita lagi belum memahami serangan dan juga henyakan daripada syaitan untuk kita mendirikan salat. Jadi kita dirikan solat mengikut tahap-tahapnya. Kerananya solat itu mempunyai 5 tingkatnya. Tingkat yang pertama dinamakan solatul jahilin. Orang-orang jahil yang melakukan solat. Maksudnya orang yang tak ada ilmunya, dia solat. Itu sebab dia tak perasan kalau solatnya tu tak sah, dia pun belasah je, terus dia solat. Ini orang-orang jahil. Orang yang keduanya solatul alawin. Orang-orang yang suka ngikut, dia ikut gaya gitu, dia gaya gitu. Kalau orang tu solatnya agaknya gini-gini, dia pun ikut gitu. Kalau solatnya gitu, ya dia gitu. Kalau solat macam Ultraman pun mungkin macam Ultraman juga, dia ikut. Jadi itu golongan yang kedua. Golongan yang tiga dinamakan salatul arifin. Ini ya, orang-orang yang duduk mengaji. Arifin, dia mengaji, belajar. Jadi dia solatnya adalah solat belajar. Kerana Allah telah firmankan, aqimis salah, kata Allah, pelajarilah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana salat yang benar itu Allah jaga kita daripada sifat keji dan mungkar. Tapi jangan salat semanjangan. Kerananya perintah Allah lagi, wala zikrullahil akbar. Salatnya terpelihara kalau kita ada zikir. Salat dan zikir tak boleh berpisah. Ini adalah kaidah amalan orang-orang ahlul tasawuf. Lepas solat dia berzikir. Kalau bukannya ahlul tasawuf, lepas solat lamcing. Lepas solat pelencing. Itu ya. Kalau guru saya sebut lamcing, lepas salam pelencing. Tak ada apa-apa yang dia nak buat. Ya, jadi solat itu perlu diperbaiki. Kerananya solat kewajiban mengikut syarak. Dan kita berpandukan kepada mazhab yang kita pegang. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Ada yang selain ahli sunnah wal jamaah? Ada banyak ya. Rasulullah pun sebut 73 golongan. Kita golongan mana? Terpulang kita mana itikad. Tetapi apa yang Rasulullah sebut, semua umat aku masuk neraka, kerana berpecah sudah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka, satu je yang tak mengikut sunnah dan jamaah aku. Ya, ditafsirkan sebagai ahlul sunnah wal jamaah. Jadi kita tanya diri kita ni, kita berpegang ahlul sunnah wal jamaah, benarkah aku ni ahlul sunnah wal jamaah? Sedangkan kita pun tak tahu ahlul sunnah wal jamaah ini
Dari segi hukum syara, dari segi hukum fiqh, mazhabnya berapa sahabat? Dari segi hukum fiqh, mazhabnya berapa? Sebab ada yang tanya, Rasulullah mazhab apa? Kalau orang yang tanya begini, terkeluar daripada Islam. Jaga-jaga yang ini. Kerananya, kalaulah dikatakan Rasulullah mazhab apa, kan tak betul itu namanya. Kerana dia tak faham apa itu mazhab. Mazhab apa? Maksud mazhab. Ini pahami dulu Pak. Baru kita melakukan ibadah mudah. Kita melakukan ibadah taklah mengata orang itu, mengata orang ini. Kerana kita kena faham mazhab apa itu. Dalam ilmu fiqh, ilmu syara', kita ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada 4 mazhab. Mazhab apa yang pertama? Mazhab Hanafiyah. Yang keduanya mazhab Malikiyah. Yang ketiganya mazhab Asy-Syafi'iyah. Yang keempatnya mazhab Al-Hambaliyah. 4. Dan dalam 4 inilah adanya tunjangnya 4 orang imam. 4 orang imam ataupun ulama. Jadi apa maksud mazhab? Mazhab adalah kita mengikut seorang ulama yang dipercayai sungguh, sewalaupun sikit pun kita tidak, apa ini senang cerita, tidak rasa sangsi. Kita ikut 100% apa yang dibawa oleh imam ini, sehingga digelar mazhab. Dan mazhab ini adalah ikutan seorang ulama yang kita ikut. Kalaulah ditanya Rasulullah mazhabnya apa, mazhab itu seorang ulama yang diikuti. Habis Rasulullah ikut ulama ke? Inilah pertanyaan boleh menggelincirkan akidah. Jadi tidak bolehlah ditanya Rasulullah itu mazhab apa. Kerana Rasulullah adalah yang paling atas, gurunya hanya Jibril. Gurunya Jibril, bukan orang. Kalau mazhab itu orang. Kita berpegang kepada 4 mazhab ini. Kita tak boleh pertikaikan akan mazhab orang mengikut cara Imam Malik. Tak boleh, kufur kita. Kenapa? Kerana mazhab itu adalah seorang ulama. Kita pegang pada Syafi'i contoh. Kita mempertikaikan Hanafi. Kita boleh jadi kufur. Kenapa boleh jadi kufur? Rasulullah yang sebut. Ulama adalah waris aku, kata Rasulullah. Al-ulama'i warisatul anbiya. Jadi kita tak boleh pertikai. Selagi kita tidak mempelajari kaedah ibadah yang dilakukan oleh 4 imam ini, kita masih sanksi. Imam Malik macam gini. Contohnya Imam Malik kalau kentut tak batal, tapi sendawa batal. Kita kentut, Imam Syafi'i batal, sendawa tak, opposite. Jadi kita berpegang mana? Kena peganglah satu, jangan pegang ini, nanti tak terpegang gitu. Jadi mazhab adalah satu kaedah amal yang kita berpegang pada mereka ini. Tetapi kita bukan pegang satu aja. Ada satu sudut kita berpegang pada imam yang lain. Contoh paling mudah kat negara kita ini, kita memegang kaedah Imam Hanafi. Apa dia? Kaedah kita mengeluarkan zakat. Kalau Imam Syafi'i adalah zakat itu dikeluarkan makanan ruji di tempat itu. Kalau bak kita ni beras, dulu ya memang pikul beras, nak bayar zakat pikul beras. Tetapi sudah diubah kaedahnya mengikut apa ulama itu, sebab ada 4. Sebenarnya kalau ikut Imam Hanafi mengikut kaedahnya 5. Ya, ditinggalkan oleh baginda Rasulullah 2. Pertamanya adalah as-sunnatullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnatul Rasulullah, sunnah Rasulullah. Ketiganya adalah para sahabat. Keempatnya para ulama. Kelimanya qiyas yang telah dibentuk. Sebab ada sebagiannya kita mengikut para sahabat. Contohnya apa? Contoh mengikut para sahabat, kita solat tarawih sajalah. Solat tarawih kita tak ikut cara baginda Rasulullah banyaknya berapa, tapi kita ikut Sayyidina Umar Al-Khattab meletakkan 20 rakaat untuk solat tarawih. Ya. Ada yang katakan 8 tarawih ke Rasulullah. Bukan. Rasulullah solat tarawih kita tak tahu berapa rakaatnya. Cuma Rasulullah buat 8 rakaat itu di masjid, Rasulullah cabut balik.
Ya, Rasulullah balik ke rumah dan masih solat lagi. Berapa rakaat? Wallahu a'lam. Sayyidina Umar pun tengok pukul 10 solat lagi, pukul 12 solat lagi, pukul 2 solat lagi. Berapa rakaat? Wallahu a'lam. Solat tarawih baginda Rasulullah itu sebab namanya tarawih. Rehat namanya. Jadi Sayyidina Umar meletakkan 20 rakaat itu sebagai guideline dia. 20 rakaat berapa jam? Kadang sampai 2 jam. 20 rakaat 2 jam. Tapi untungnya kita umat baginda Rasulullah, kita duduk tak sampai pun 1 jam. Duduk sekejap dah dapat 1000 rakaat. Kenapa? Kenapa dapat 1000 rakaat? Sebab Rasulullah yang janji begitu. Barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, anugerah yang Allah berikan adalah 1000 rakaat tanpa ditolak. Kita solat belum tahu diterima atau tak, belum tahu lagi. Kenapa? Kita kadang-kadang solat kita batal, kita pun tak perasan. Tapi duduk dalam majlis ilmu 1000 rakaat dah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sahabat yang dirahmati Allah, kita berpegang kepada mazhab 4, yaitu mengikut ahlul sunnah wal jamaah. Tak boleh lebih. Kita tambah lagi lah imam lain, tak boleh. Kerana itu ketetapan piagam yang telah dimeterai. Kita bukan pegang seperti Syiah, 12 imamnya. Wahabiyah, 1 je imamnya. Kita pegang Mu'tazilah, tak berapa imamnya. Berpandukan berapa? Kita Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan 4. Kenapa 4? Sebab ikut Khalifah Al-Rasyidin 4. Ya. Yang kita percaya kitab yang wajib kita ketahui 4. Kitab tu banyak, tapi wajib 4. Kalau nak buat rumah 4 tingkat je. Kalau nak ada isteri 4 orang je, tak lebih. Itu agaknya. Ada lebih, ada 5. Janganlah sampai 10. Satu ketika dulu kat Johor ni digegarkan dengan orang isterinya 10. Ada pernah tengok? 10 pun isteri dia. Macam mana isteri 10 pun dah gagal? 4 tu pun dah kali bingung. Itu sebab jangan cuba-cuba. Kalau ada isteri 1 tu dia jaga, 2 belum pening kadang, 3 lagi pening, 4. Itu kata Piramli. Penghabisnya apa? Sana sini sampai mampus. Balik sana balik sini susah. 1 je. Ini kaum ibu suka je lah, 1 je. Ya. Jadi kita kena percaya sungguh 4 ini. Kaedah kita laksanakan ibadah ikut Imam Syafi'i. Pelajarilah kaedah Imam Syafi'i macam mana. Tetapi kita bukan hanya mempelajari basic ataupun syariat daripada 4 mazhab ini. Itu sebab 4 mazhab ini kita berpandukan rukun Islam. Rukun Islam itu 5, dihurai oleh 4 ulama ini. Bagaimana kamu nak bersyahadah, bagaimana kamu nak solat, bagaimana kamu nak zakat, bagaimana kamu nak puasa, bagaimana haji, bagaimana hidup, bagaimana itu, gini, itu dan sebagainya. Kehidupan dunia ini berpandukan 4 mazhab ini. Kalau kita cuma syar'i saja, maka kita jauh dengan Allah. Jadi nak dekat macam mana? Dekat lagi kita mempelajari dalam ilmu akidah. Akidah bagaimana nak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat lagi. Nak dekat lagi dengan Allah. Jadi kita wajib mempercayai, mempelajari, menghayati satu rukun lagi, namanya rukun iman. Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara dia? Cara nak beriman. Itu yang diajarkan oleh mazhab lagi. Dalam ilmu syar'i, dalam rukun Islam 4 mazhab ini yang kita ikut. Dalam rukun iman 2 mazhab yang kita ikut. 2 mazhab. Kerananya ulama ini telah memberi garis pandu bagaimana kita nak kenal lagi dengan Allah, lebih dekat lagi, bagaimana caranya beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul-rasul dan nabinya, beriman hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? 2 orang ulama inilah yang telah menguras, telah membongkar bagaimana cara kaedahnya.
yang disebut Abu Hasan Al-Azhariyah. Bagaimana dia memperkenalkan, bukan memperkenalkan, mentafsirkan bagaimana 20 sifat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih dekat lagi dengan Allah, kaedah ini bagaimana? Kalau 20 sifat hakikat Allah yang kita tahu, wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyam, nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah dan seterusnya. 20 sifat yang telah disusun. Beliaulah yang menyusun kaedah nak mengenali Allah dengan berpandukan 20 sifat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Abu Hasan Al-Azhariyah sehingga digelar aliran Al-Azhari, ya. Dan kita nak mengenali bagaimana dekat lagi dengan Allah. Seorang ulama ini telah menyusun bagaimana nama-nama Allah itu disusun, dihuraikan daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mutakabbir, Ar-Rahmanir Rahim, Malikil Quddus, Salamul Mu'minun, Muhamminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Disusun 99 nama Allah itu, ditafsirkan supaya kita kenal. Ketika mana melakukan ibadah, kalimah inilah, kalimah Asmaul Husna ini ada di dalam kaidah ibadah solat kita. Kita memahami kerananya ada sifat 20 hakikat, kita masukkan di dalam solat kita. Macam mana kaedah nak masukkan? Itu sebab muncullah seorang ulama tersyukur namanya Abu Mansur Al-Mautuduriyah. Jadi dua orang inilah yang ketika itu memerangi akan aliran yang dinamakan Mu'tazilah. Maka lahirlah dua orang ulama ini mengangkat bagaimana Ahlul Sunnah wal Jamaah, kerana dua ini adalah pendukung Ahlul Sunnah wal Jamaah. Sehingga macam mana kita memahami Asmaul Husna, bagaimana kita memahami 20 sifat Allah, maka dua orang ini menaikkan atau memahamkan kita mengenai dinamakan rukun iman tadi, ya. Itu sebab di negeri Johor ini telah diletakkan satu syarat. Kalaulah kita ini berpegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib beraliran Al-Azhariyah dan Al-Mautuduriyah, supaya jangan lari. Ini dinamakan aqidah, ilmu aqidah atau ilmu tauhid. Bagaimana nak mengenali Allah. Itu baru tahap yang kedua. Kita bagaimana pengibadahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita dalam rukun syar'i saja, dalam kehidupan syar'i, kalau orang yang solat mengikut syar'i, mengikut cara, orang yang solat lelaki nutup aurat macam mana? Orang lelaki nutup aurat antara pusat dan sehingga ke lutut. Sah tak solat? Orang tu cuma pakai kain pelekat, puntel, puntal, pusat tak nampak, lutut pun tak nampak. Bukan lututnya je yang ditutup, daripada pusat sampai ke lutut. Sah tak solatnya? Sah. Solatnya sah. Hukum syarat Imam Syafi'i kata gitu. Sah. Menutup aurat seorang lelaki itu adalah daripada pusat sehingga ke lutut. Sah tak solat? Sah. Diterima tak oleh Allah? Wallahu a'lam. Belum lagi nanti, baru nak dibincangkan itu. Kenapa? Syarak mengatakan sah solat itu. Naik lagi kaedahnya dalam ilmu akidah peradaban, maka orang yang solat sebegitu macam biadab. Kenapa? Nak jumpa yang di Pertuan Agong, contohlah, yang Pertuan Agong dia cuma pakai kain pelekat, belengging, tak pakai baju. Sampai ke jagang, kau nak jumpa aku, nak jumpa yang di Pertuan Agong. Kau ni betul ke tak betul? Kenapa? Mana baju? Kan boleh pakai ni. Sah aja dia. Umpama kita nak berjumpa yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala, itu sebab ada peradabannya, ada yang dinamakan akidahnya, ada nama tauhidnya. Jadi bagaimana? Kuang-kuangnya pun pakai baju le, pakai baju pagoda jadilah. Pakai baju pagoda lebih baik daripada dia belengging. Belengging dengan bogel ni lain. Belengging dia tak pakai baju. Kalau bogel, everything no in. Senang ceritanya utuh gondal gandul, mana bahaya ni.
Oh ingat nggak? Dulu selamat hari boto wong mandi udo gundal gandul kabeh. Ingat nih kecil-kecil dulu. Gitu dulu. Jadi kalau hukum syar'inya yang kata mazhab keempat mengatakan sah solat tadi, tetapi apabila naik lagi kaedahnya dalam ilmu beriman dengan Allah, kata Abu Hasan Al-Azhariyah, maka belum lagi diterima ibadah kalau lakukan sebegitu. Kerana perlu beradab di depan Allah, beradab. Mungkin pakai prot pagoda, mungkin pakai baju Melayu, mungkin pakai baju apa kalau baju Bangla tu apa namanya? Kurta. Pakai baju kurta ke pakai baju janji dia menutup aurat, nak pakai kopiah ke, nak pakai songkok ke, nak pakai terpulang pada dia. Selagi dia menutup aurat, sah solatnya, sah diterima, belum tahu lagi. Kerana belum lagi masuk dalam kaedahnya. Maka kaedah amal itu naik lagi tahapnya, di mana golongan-golongan ahlul tasawuf. Apa maksud tasawuf? Memperhalusi, memperelokkan, mencantikkan, menghiasi akan ibadah itu. Itulah tasawuf. Jadi bagaimana ilmu tasawuf? Maka naik lagi rukun yang ketiga dalam Islam. Rukun pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga rukun apa yang tiga? Rukun di dalam Islam ni ada tiga. Pertama, wajib mempelajari rukun Islam. Ada berapa? 5. Rukun Islam ada 5. Lepas itu naik lagi rukun iman. Ada piro? Ada berapa? Ada 6. Ada jumlahnya 6. Lepas itu naik lagi rukun solat. Rukun salat dalam rukun Islam tadi, solat. Rukun apa yang paling tinggi kedudukannya? Ini kalau kita tak faham yang ini, macam mana kita nak berdepan dengan Allah? Kalau kita belum faham yang ini, itu sebab kita bincangkan kaedah solat bertasawuf itu bagaimana. Kita ni bukan ahli tasawuf. Sebab kenapa jadi ahli tasawuf? Orang ahli tasawuf, dia kalau minum tak berdiri macam kita lah. Tak. Ahli tasawuf dia beradab sangat beradab, zuhud orangnya. Ya, kalau minum, cakap tak lara. Kita tak. Kita sawit boleh sentuh orang lain lagi, boleh ngatur orang lagi. Kebun dia tu sawit cuma 2 ekar tapi dapat 10 tan, macam mana agak dia kebas tempat lain kan? Kan dah mula lahir gitu. Itu sebab orang ahli tasawuf dia tak gitu. Illallah minallah. Jadi yang paling tinggi dinamakan rukun ihsan namanya. Ini wajib kita pelajari. Apa maksud rukun ihsan? Rasulullah mengkhabarkan kepada Jibril alaihissalam, ketika mana Jibril datang bertemu baginda Rasulullah, menyerupai seorang lelaki, bertemu 2 lututnya. Khabar ni Islam. Rasulullah kata apa? Islam itu 5 perkaranya. Pertama syahadah, solat, zakat, puasa dan haji. Khabar ni iman, beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat dan qada dan qadarnya. Khabar ni ihsan. Apa Rasulullah jawab? Rasulullah jawab, lakukan ibadah umpama kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Allah sangat melihat kita. Jadi kalau kita melakukan ibadah, kita dapat lihat Allah. Contohnya bagaimana kita buat? Umpama kita bekerja, bos tengok depan tu. Kita buatnya pun gregel-gregel tau. Kalau bos tak ada, shift malam contoh, bos tak ada, bos tidur dia kerja, dia pun ikut tidur juga tu. Sangkingnya tak ditengok. Tapi kalau ditengok, kita buat kerja pun gregel. Kenapa? Bos tengah tengok. Itulah dinamakan ihsan, melakukan ibadah umpama kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaedahnya macam mana? Berapa orang yang telah mengajar kita ini? Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, apabila sampai ke tahap ihsan itu, yang mempelopori selalunya adalah para wali.
para wali Allah, waliullah. Jadi ada berapa orang yang perlu kita ikut? Tadi dalam hukum syariat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Kita ikut je ni, jangan lari pada tu. Dalam ilmu aqidah, dalam ilmu tauhid, 2 kita ikut Abu Hasan Al-Azhariyah, Abu Musa Al-Mu'tadiriyah. Kaedah dia kita ikut. Dan naik lagi kaedah bertasawuf, maka tidak disebut bilangannya. Bilangannya berapa orang tak disebut. Kerananya apa? Kaedah mendekatkan diri dengan Allah. Ramai ulama-ulamanya. Contoh siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani. Contoh lagi siapa? Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Contoh lagi siapa? Syekh Baharuddin Naqsyabandi. Contoh lagi siapa? Syekh Ja'far As-Siddiq. Contoh lagi siapa? Syekh Abu Hasan. Contoh, ramai sangat. Jadi kita berpadukan apa? Itu sebab apabila nama ihsan Allah firmankan dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-samaa'i wat-thariq. Demi jalan, kat langit ni ada jalan, kata Allah. Wa ma adraka ma thariq. Kamu tahu jalan apa itu? An-nadmus sakif. Hujungnya senang ceritanya ada surga gitu. Jalan kat langit ni siapa yang jalan? Baru seorang tahu. Langit tu mana langit? Langit tu kat mana? Kita tengok tu langit ke? Bukan. Langit kalau sudah notok. Tahu notok? Notok apa? Notok. Tak boleh cakap. Notok. How come you can say notok? Notok meaning what? Tak boleh cakap lagi. Notok maksudnya sundul lah. Wis sundul. Wis notok iki. Maka ini baru dinamakan langit. Kalau tak percaya, kat mulut kita ni ada lelangit tak? Lelangitnya mana? Disentuh ke tak? Notok lah tu. Selagi kita sebut kat tengah ni tu rongga. Lelangit mana? Kalau notok. Itu sebab langit itu kalau dah notok, hanya Rasulullah sahaja yang sampai. Apabila Jibril ketuk pintu langit pertama, drok drok drok, assalamualaikum. Waalaikumsalam jawab. Siapa? Aku Jibril. Kenapa? Aku membawa orang yang paling mulia, baginda Rasulullah. Cuk masuk dalam. Lalu pintu langit tu bukannya tingkap. Lalu pintu langit. Masuk ke pintu langit, masuk ruang langit yang kedua, sampai notop baru. Itu sebab cannot say anything because why? Already notop. Kan gitulah agaknya. Itu bahasa tu unik. Kalau dah notop rupanya kalau dah sampai itu baru disebut langit. Jadi kita kena bertarik. Selagi kita tidak bertarik, kita belum mencapai kedudukan nak bertasawuf itu. Kerana mengenali Allah itu lebih dekat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Rasulullah sabdanya, siapa kenal diri dia kenal Allah. Jadi rupanya kita kenal diri. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, kita walaupun bukannya ahli tasawuf, bukan ahli zikir, tapi kita buat terbaik kaedah ahlul zikir, ahlul tasawuf melakukan ibadah. Itu sebab orang yang melakukan ibadah ada kaedahnya, ada dia punya kaifiahnya. Contoh orang yang solat, berapa ramai orang yang solat mereka belum Islam lagi, belum Islam lagi. Sedangkan syarat wajib solat adalah orang Islam. Syarat sah solat mesti Islam. Rupanya kita belum Islam lagi. Kenapa? Kita ni banyak syirik khafi. Datang pergi masjid, contohnya dia jadi Syiah, dia yang bawa kunci. Ni kalau aku tak datang masjid, orang tak solat kat masjid lah, tak boleh masuk, kunci aku pegang. Dah kat situ dia lupa dengan Allah, dengan izin Allah aja. Contohnya kalau dia betul tak datanglah kerana dia entah apa, lepak ke apa, orang lain yang ambil kunci boleh masuk, dia cakap tadi kalau tak aku datang. Kan tu namanya syirik khafi namanya. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, berapa ramai orang yang solat dia nak jadi Muslim terlebih awal.
Itu sebab sudah diperturunkan pada sahabat 5 perkara. Pertamanya, berdoa pada Allah, mohon perlindungan syaitan. Ingat sahabat, cerita syaitan ni ketika solat, kita ni tak perasan, dan kita tak pernah mengeluarkan senjata yang diberi pada kita. Diturunkan pada kita ini, pertama perlindungan syaitan, keduanya adalah basmalah, kerana orang yang berkata bismillah semuanya ibadah. Yang ketiganya, kita mohon keampunan Allah kerana banyak dosa. Yang keempatnya, bertawasulan kepada baginda Rasulullah. Berapa ramai orang yang nak solat, tak kira solat jenazah sekalipun, dia berselawat kepada baginda Rasulullah. Kenapa perlu berselawat? Kerana solat Rasulullah sendiri bertemu dengan Allah, bawa balik dan diberi kepada semua umatnya. Kita lupa dengan Rasulullah. Ketika mana nak menghadap Allah, lupa Rasulullah. Ini kita. Apabila kita lupa dengan Rasulullah, sedangkan Allah dan malaikat sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah. Kita nak menghadap Allah, lupa pula dengan Rasulullah. Kalau ada selawat, alangkah mulia dan indahnya solat itu. Kenapa? Ketika mana selawat Allah terus terima, tak ditolak, dan Allah beri pada kita 10 kali. Kalau selawat sekali, tidak menjadi peliknya kalau solat itu diangkat, sebab Allah dah bagi tadi, dan kita solat di depan Allah. Dan selepas itu kita mengaku bahawa kita sama-sama menjadi orang Islam, sama-sama bersyahadah antara satu sama lain, kerana di situ ada perkataan asyhadu. Jadi itulah yang membolehkan solat kita ini lebih lapang, lebih mudah diterima oleh Allah. Dan sahabat yang dirahmati Allah, para ulama tasawuf yang meletakkan sebegitu, kerananya mereka detail ataupun lebih teliti bagaimana berdepan Allah. Sehingga kita nak qiyam juga, nak berdiri, bukan sembarangan. Ada ukuran dia. Bagaimana ukuran orang yang qiyam? Semua anggota menghadap kiblat. Kita ni kadang-kala tak menghadap kiblat pun. Kenapa? Kaki masih lagi ngalor ngidul, bukan ngulon. Macam mana satu sana, satu hadap sana, kaki kita tak pernah ditengok. Dan jaraknya, para ulama mufassirin kata, jarak antara kaki dan kaki, genggam tangan ni, buka ni. Genggam tangan ni, buka ibu jari, buka ni. Inilah kaki kita jaraknya. Ini namanya sejengkal namanya. Kalau orang perempuan, tutup yang sebelah sini pula. Jarak ini orang perempuan punya pula. Dia lebih kecil daripada orang lelaki. Itu sebab orang lelaki kalau nak ukur, kalau lebih, makruh hukumnya. Kenapa? Makan jalan namanya. Makan tempat orang punya, orang lain punya. Itu sebab kita solat rapat-rapat. Oh, nanti aku nak duduk payah di kangkang lebih. Dah member tu ambil sikit je, kita kangkang lebih. Itulah namanya solat kita tak ikut tasawuf. Apa tasawuf? Lebih cantik, lebih detail. Genggam tangan, buka kanan kiri, itu jarak. Senang ceritanya, ambil tapak kaki kita, itulah kita berdiri sebenarnya. Sehingga begitu orang ahli tasawuf nak menunjukkan bahawa kita beradab di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sikit saya nak masukkan sahabat, sebelum maksudnya waktu Isya ini kita akhiri dengan masuk waktu Isya. Ingat sahabat yang dirahmati Allah, ketika mana kita solat, gangguan kita terlalu hebat oleh gangguan syaitan. Kerananya solat adalah tandanya kita yang taat pada Allah, mengikut perintah Allah, dan tandanya kita orang Islam adalah solat. Ketika mana solat, 5 ekor syaitan mengganggu kita. 5 ekor syaitan main-main. Tapi kita tak pernah menggunakan jurus yang telah diberi kepada kita untuk menidakkan syaitan di depan mata kita. Kita ada jurus. Itu sebab kalau dulu-dulu ada orang belajar kat masjid namanya ilmu sogok. Tak tahulah sini sebut apa. Ilmu sogok. Tahu ilmu sogok? Pernah dengar? Tak dengar? Zaman bila hidup ni? Orang dulu belajarnya ngomong-ngomong, terpelanting orang tu. Itu ilmu apa? Orang dulu sebut Nasrul Haq namanya.
Asal ilmu itu benar belaka. Sebab lafzul jalalah, lam jalalah yang diturunkan oleh Syekh Abdullah Khumairi, rakan baik Syekh Abdul Qadir Jalani, yang duduk di bumi kita ini, di tanah Melayu ini, tanah Melayu, dan makomnya ada di puncak gunung Jerai. Di situ ada menara azan, ke kiri sikit ada makom Syekh Abdullah Khumairi. Ketika mana diserang oleh para tentera Praong Pudisan Raja Kedah ketika itu, semuanya buta lah, senang cerita, menggunakan jin syaitan, semuanya tumbang. Tapi Syekh Abdullah Khumairi hanya menggerakkan tangan, tak ada kena apa-apa, pelik dia. Pelik tadi si tentera-tentera dia dah dikeluarkan jurus, tak apa-apa orang tu. Dia menggunakan lafzul jalalah, lam jalalah. Kerana ini kita berkiam, angkat tangan, ini menjurus apa? Kalimah Allah, alif lam ha. Itu sebab dia Allah, dia angkat tangannya ni. Maka itulah apabila diserang balik, dibuka balik, Allah, semua habis. Itu dulu belajar gitu. Lepas tu ada diturunkan, dah bingung, dah menyesatkan, diharamkan. Tak boleh lagi belajar ilmu ni. Rupanya ilmu itu ada sentiasa pada diri kita. Lafzul jalalah itu ada. Kenapa kita sentiasa solat? Dan musuh kita adalah syaitan. Bagaimana kita nak keluarkan jurus syaitan? Ramai yang tak nak ikut. Kenapa? Sewajarnya solat dalam ilmu tasawuf itu mempunyai 5 pandangan. Kerana pandangan ini adalah panahan kita memanah syaitan. Ya, dah masuk waktu. Tapi kita dalam solat pun tak faham ada berapa pandangan dalam solat. Ini yang ruginya kita. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, dalam solat ada 5 pandangan. Pandangan yang pertama dinamakan tawaruk, pandangan kedua tawatu, pandangan yang ketiga namanya tawasul, pandangan yang keempat nafsi, pandangan kelima pandangan tasyahud. Ini insya-Allah akan diuraikan di lain masa. Bagaimana kita nak mengeluarkan jurus bagi menentang syaitan ketika mana kita berdepan dengan Allah. Bagaimana kaedah dia. Itu sebab qiyamnya kita ini tandanya apa? Kalau kita rukuk tandanya apa? Perlu kita, sebab depan kita ini ada 5 syaitan yang kita puja-puja. Ya, 5 syaitan yang kita puja. Jadi dia pun hadir. Jadi bagaimana nak mengatasi? InsyaAllah kita akan bincangkan di lain masa. Moga-moga mendapat manfaat. Dan jadi kita bagilah ruang untuk Bilal melakukan azan, insyaAllah. Dipersilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
haula wala quwwata illa Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammatul qalam bi sayyidina Muhammadin rasulillah. Wa syarra darajati yadraka Muhammadin ladzi ba'da. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, moga-moga menjadi renungan dan panduan kita. Pertama-tamanya ketika mana kita nak solat, persiapan itu perlu kuat. Kerana apabila kita solat, syaitan pasti di depan kita. 5 syaitan. Yang pertamanya namanya Dulilah. Kita nak solat, dia dah ke depan. Pertamanya. Yang keduanya namanya Hirab. Yang ketiganya Qiyau. Yang ketiga. Nama syaitan ni. Yang keempat namanya Kana. Yang kelimanya namanya Kanas. Ni 5 syaitan ni. Kita solat, dia dah ada depan. Kita Allahu Akbar. Seming dia masuk dalam otak kita. Oh, BP Mall ada offer. Yang. Baru nak rukuk, Allah. Dia pun cakap sawit tadi belum potong. Ada lagi 2 tadan ujung. Saya Allah gimana. Allah, petang ni aku malas dah, aku nak pergi kebun lagi. Dia mulalah ganggu kepala otak gitu. Jadi dia pun berjaya. Kerananya kesilapan kita tidak menggunakan jurus solat untuk memanah dia ini. Memanah syaitan ni. Sepatutnya kita gunakan jurus itu. Kita dah tahu depannya akan ada namanya Dulilah ni. Shah, chess. Terus gitu patutnya. Tapi kita tak buat. Itu sebab sahabat, benda ni Allah dari sunat dia. Kadar itu sunat. Buat boleh, tak buat boleh. Kita boleh jadi kufur sahabat. Jangan sekali-kali sebut Allah kadar sunat kok. Kita seperti memertikaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jurus itu nak dikeluarkan? To be continue next time. Kalau ada jodoh dan panjang usia. Jadi mohon ampun dan maaf. Moga-moga kita dapat manfaat. Jadi kita ini banyak dosa. Jadi perbanyakkanlah beristighfar. Istighfar nak kena benar juga lah. Jangan asto ni. Ini uang dulu. Astaghfirullahaladzim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bertasbihlah, bertahmid kepada penciptamu dan beristighfarlah. Moga diampuni akan dosa kita, diterima taubat kita. Bagaimana istighfarnya? Alif sin ta ghin fa ra, alif lam lam ha, pendeknya. Apa alif, apa sin, apa ta? Kenapa sin itu mati? Ta ghin juga mati. Fa ra, orang sebut fir, astaghfirullah. Fir ada fir. Padahal fir itu tak ada. Ra tu yang hak milik Allah pun tak tersebut kadang. Astaghfirullah. Moga-moga ayo kita beristighfar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali.
Istighfar ini para wali yang alunkan. Kita baca secara nazom, ya, secara berlaku. Boleh diajar kepada anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa yang membaca ni kalimah istighfar ini, umpama ia sudah melakukan ibadah itu 1000 tahun. Demi istighfar itu. Ya, kita umat baginda Rasulullah pendek, amalan tipis, tapi buat sekali banyak fadilat. Duduk majlis semua sekejap je, tak sampai 1 jam. Tapi kat masjid ni banyak jam lah, 1, 2, 3 jam ni banyak, 4, 5 jam. Dia 1 jam, tak sampai 1 jam, umpama 1000 rakaat tunaikan solat. Hebat betul. Okey, ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin walimin la yamliku li nafsihi daran wa la naf'a wa la mauta wa la walau karihal kafirun. Linnabil karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asyhadu bi annaka antal ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahiman masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabika Muhammad nabiyyi rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inna tawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fil qada'i kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'udzubika minal baras wal junun wal zuzam wa min sayil asqam. Rabbana ighfir 'anna adzaba inna mu'minun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahtim lana bisya'adah wa la tahtim 'alaina bisyaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya Allah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar ya azizal khabar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi
تقربا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا نبعنا شهد ولا مطرود ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمسننا ومقاصرنا لعملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.